kebangsaan. Dan untuk topik kali ini, kita ingin melihat bagaimana program tersebut boleh membantu memulihkan semula ekonomi negara pada status quo yang terdahulu. Untuk itu, kita terus saja bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, penganalisis ekonomi, pensyarah kanan Putra Business School PBS. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam dan selamat pagi Ismail. Ya, Prof, ini satu perkara yang memberikan kelegaan dan juga kesan yang positif dampaknya kepada rakyat Malaysia yang menantikan program vaksinisasi. Kita sudah ataupun sedang melalui fasa pertama program imunisasi. Jadi untuk jangkaannya, kalau dalam aspek pemulihan ekonomi, bagaimana impak vaksin ini boleh membuka dan juga membolehkan ekonomi bergerak seperti status quo sedia kala? Ya, apabila kita rujuk buku guideline ataupun panduan program imunisasi kebangsaan, memang ada dinyatakan di situ satu statistik ataupun data sebuah negara ini yang telah mengadakan program imunisasi ke atas 600,000 penduduknya dan menyaksikan penurunan drastik sebanyak 94% kes jangkitan positif COVID-19. Dan ini sebenarnya yang kita harapkan apabila kita melancarkan program imunisasi peringkat kebangsaan ini, kita mahu melihat kejatuhan yang drastik dari segi jangkitan positif COVID-19. Kerana apabila ini berlaku, ada dua perkara yang akan boleh yang terjadi, iaitu pertama, keyakinan orang ramai peniaga untuk mula menjalankan aktiviti biasa, dan juga kerajaan akan mula melonggarkan kawalan pergerakan, akan mula membuka sektor-sektor yang sebelum ini tidak dapat dibuka atas faktor kesihatan, dan juga memikirkan juga mekanisme untuk memulihkan berlakunya bukan setakat rentas daerah, rentas negeri, malahan rentas negara. Dan ini yang kita harapkan sebenarnya ia berlaku apabila program imunisasi ini dilaksanakan secara menyeluruh bermula bulan ini sehingga bulan-bulan akan datang. Sudah pastinya kita ingin melihat kepada pembukaan sektor ekonomi secara fizikal. Maka sektor yang terjejas iaitu perindustrian, pelancongan, penerbangan dan juga sektor-sektor perdagangan dan sebagainya memerlukan satu interaksi antara fizikal antara kedua-dua komoditi ekonomi tersebut. Kalau dilihatkan kepada kes yang berlaku di Singapura, negara tersebut sudah mula untuk membuka sektor penerbangan mereka disebabkan program vaksinisasi yang sudah pun sampai kepada satu fasa pemulihan untuk negara tersebut. Jadi bagaimana dalam hal ini beberapa dapatan kes di luar negara membolehkan satu petanda positif buat negara kita khususnya? Ya, bukan setakat Singapura, kita lihat malahan negara New Zealand dan Australia sudah mula melakukan penerbangan antara kedua negara tersebut dan memastikan penumpang yang mahu ke negara jiran itu hendaklah mempunyai pasport vaksin. Dan ini juga yang kita harapkan apabila kita telah mempunyai ramai penduduk mempunyai vaksin, menerima vaksin ini, kita harap negara-negara lain juga akan menerima untuk kedatangan rakyat kita ke negara mereka dan rakyat mereka juga datang ke negara kita. Dan apabila ini berlaku, maka sektor-sektor yang kekal teruk masa ini seperti sektor hospitality, pelancongan, pengangkutan aviasi dan hiburan akan mula nampak sinar untuk kembali pulih dan menjana pendapatan yang datangnya bukan sahaja daripada rakyat tempatan tetapi daripada rakyat luar negara. Dan gelembung perjalanan pasport vaksin adalah sesuatu yang kita harap dapat laksanakan dengan segera apabila sudah ramai rakyat kita mula menerima vaksin. Ya, Prof, menyedari akan hakikat isu imunisasi dan vaksinisasi ini adalah tanggungjawab kesihatan awam. Maka dalam hal ini kerajaan bersetuju untuk memberikan program imunisasi secara percuma dan buat masa ini belum ada keputusan untuk dikomersialkan. Maka RM3 bilion telah diperuntukkan dalam belanjawan 2021. Jadi bagaimana Prof melihat ini satu dilihat sebagai tanggungjawab kerajaan dan juga social responsibility untuk memastikan untuk kita memulihkan ekonomi, pelaburan yang besar perlu dilakukan terhadap program imunisasi. Ya, kita lihat komitmen kerajaan sejak daripada tahun lepas lagi bagaimana berusaha untuk memastikan kita antara negara yang pertama dan mempunyai bekalan vaksin yang mencukupi. Saya rasa berdasarkan laporan memang dah mencukupi dan ini sesuatu yang harus dipuji kerana kita lihat ada negara lain masih lagi belum mendapat bekalan vaksin ataupun hanya sedikit ataupun itu pun hanya daripada sumbangan negara lain, dan disebabkan itu ini telah dilakukan oleh kerajaan dan sekarang ni itu tanggungjawab kerajaan. Namun apa yang perlu dilakukan sekarang ialah tanggungjawab kita sebagai rakyat. Kerajaan dah ada bekalan vaksin
kerajaan mengharapkan kita mendaftar, tetapi kalau kita lihat kadar pendaftaran untuk vaksin ini masih lagi orang kata tak ramailah, baru 1 juta lebih. Dan kita mahu supaya kita sama-sama membantu hasrat kerajaan untuk melaksanakan vaksinasi seluruh negara ini dengan pertama diri kita mendaftar, dan kedua kita juga mengingatkan rakan-rakan kita, keluarga kita, komuniti kita untuk mendaftar, dan terutama dalam aplikasi MySejahtera itu, supaya apabila pelaksanaan pemberian vaksin di setiap lebih 660 pusat pemberian vaksin itu ianya dapat dioptimumkan. Kita tidak mahu bahawa ada vaksin di situ tetapi tidak ramai yang mendaftar, maka lebih lambat untuk kita membuka sektor-sektor atau membenarkan rentas negeri, kerana sebelum ini kerajaan ada sebut kita nak mendapatkan 70 hingga 80% penduduk dewasa mendapat vaksin, barulah semua sektor itu dibenarkan. Kalau lambat disebabkan kita sendiri yang lambat berdaftar, maka ini adalah orang kata sesuatu yang kita tidak mahu terjadi. Kita mahu semua bersifat bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, tetapi juga tanggungjawab ke atas negara sekarang ini. Inilah kita kena lakukan. Kita sedia maklum, Prof, apabila berlakunya perlumbaan untuk mendapatkan vaksin antara negara-negara maju, malah negara-negara yang berkemampuan untuk mendapatkan perolehan vaksin dalam satu skala yang besar, maka berlaku laporan di luar negara bahawasanya ada negara-negara yang memonopoli perolehan vaksin, malah berlaku lambakan di negara mereka. Jadi dalam hal ini, bagaimana Malaysia boleh terlibat dalam persaingan tersebut dalam memastikan kehendak dan juga keperluan bilangan vaksin yang diperlukan itu mencukupi di sebalik perlumbaan untuk mendapatkan vaksin di peringkat global? Ya, strategi yang kita lakukan, kita memastikan bahawa bekalan sumber vaksin yang kita terima adalah daripada pelbagai syarikat, pelbagai negara. Dan ianya ternyata membolehkan kita mendapat bekalan dengan cepat, dan ada juga kita tidaklah orang kata tertakluk kepada supply demand ataupun tawaran permintaan yang tidak munasabah, menyebabkan kalau kita lihat bekalan kita setakat ini mencukupi. Dan disebabkan itu jugalah walaupun berlaku lambakan situasi di mana setengah negara tidak ada bekalan, setengah negara mempunyai lebihan, kita di negara kita tidak ada masalah itu. Dan saya melihat isu lambakan kat luar sana adalah orang kata sesuatu yang tidak memberi kesan kepada program imunisasi kebangsaan, disebabkan bekalan untuk vaksinasi untuk penduduk kita memang sudah mencukupi. Kalau kita bercakap tentang sesuatu kes yang bersifat unprecedented ataupun tidak pernah berlaku, maka corak rawatan itu juga bersifat unprecedented. Dalam kes ini, apabila isu kesihatan menjejaskan isu ekonomi, maka kedua-dua perkara ini perlu ditangani secara bersama. Jadi dalam hal ini, adakah vaksin ini dilihat sebagai serampang dua mata untuk memulihkan kesihatan dan juga ekonomi pada waktu yang sama, ataupun kita memerlukan satu fasa yang lain untuk pemulihan ekonomi yang seterusnya? Ya, ini memang orang panggil insiden black swan iaitu memang langsung tidak dijangka tapi memberikan impak yang besar. Dan pada permulaan awal tahun lepas, apabila kita tidak ada penyelesaian kepada jangkitan, kita tidak ada vaksin masa itu, memang tindakan yang kita lakukan lebih kepada kawalan pergerakan, penutupan sektor dan juga rangsangan ekonomi. Tetapi tahun ini kita telah ada vaksin, bermakna kita boleh mula memastikan bahawa kadar jangkatan itu dikurangkan dan kawalan pergerakan juga dilonggarkan dan sektor-sektor lebih sektor-sektor dibenarkan untuk dibuka. Namun kita masih lagi di dalam suasana yang unpredictable kita tidak dapat jangka adakah kita harus membuka dengan perlahan ataupun dengan segera, adakah dengan membuka sedikit demi sedikit ini masih lagi mampu membantu menjana ekonomi ke arah yang lebih positif ataupun sudah terlambat. Oleh itu saya melihat mungkin dengan pemantauan oleh unit laksana oleh di bawah Kementerian Kewangan setiap minggu itu, laporan itu boleh memberikan gambaran nadi ekonomi di kalangan rakyat. Apakah perlu ada sedikit lagi rangsangan fiskal daripada kerajaan? Sebagai contohlah, kita lihat sektor-sektor terjejas seperti hospitality, pelancongan sebagainya, mungkin mereka dah terima program subsidi upah, mungkin mereka dah terima moratorium sebelum ini dan juga geran. Tetapi disebabkan belum datang lagi pelancong ke tempat mereka mengalami kesukaran untuk membayar sewa, cukai taksiran,
bil utility yang lain, dan mungkin pakej rancangan akan datang ini lebih tertumpu kepada itu, macam rental relief fund untuk memastikan mereka masih lagi kekal berniaga sementara kita menunggu hampir keseluruhan majoriti besar penduduk kita menerima vaksin. Ya, Prof, dijangkakan sehingga 2022 akan selesai fasa ketiga bagi program imunisasi COVID-19 tingkat kebangsaan untuk mencapai imuniti kelompok. Namun dalam kita menempuhi fasa sehingga tahun 2022 tersebut, apakah antara program pemulihan ekonomi untuk kita mendampingi program imunisasi COVID-19 supaya ekonomi itu tidak terhenti ataupun terjedah seketika? Itu saja. Ya, kita lihat sekarang ni memang fokus kerajaan untuk mewujudkan pekerjaan Bencana Kerjaya 2.0 dan juga apa yang saya lihat dalam Belanjawan 21 tu kerajaan telah komited 3.7 bilion untuk memastikan ada 500,000 peluang pekerjaan dan juga program MyStep untuk mengambil mereka bekerja secara kontrak untuk memastikan setiap rakyat dapat pendapatan bulanan. Mungkin kita lihat dalam program imunisasi ini frontliner kita, pegawai kesihatan kita sekarang sedang melakukan dua kerja. Pertama untuk merawat, memantau kes jangkitan, dan kali ini mereka juga ditugaskan untuk memberi vaksin. Kerja mereka dah bertambah. Mungkin ada ruang lah kita lihat bagaimana kerajaan boleh mengambil lebih ramai pekerja sementara kontrak di bawah program MyStep nanti untuk membantu frontliner kita dari segi contact tracing, dari segi operasi pentadbiran untuk pemberian vaksin ini, dan juga kalau kita nak harapkan juga pihak swasta, badan perniagaan untuk melakukan CSR, mengambil pekerja untuk membantu hasrat kerajaan melaksanakan program imunisasi ini segera. Jadi kalau kita dapat lakukan ini, kita menyelesaikan dua masalah dalam satu cara, iaitu kita dapat memastikan pemberian vaksin itu lakukan dengan segera dan cepat, dan juga menyelesaikan masalah pengangguran di negara kita. Kita harapkan boleh menjadi killing two birds at one shot. Prof, kata-kata akhir daripada Prof untuk kita melihat apakah jangkaan untuk tahun 2021 bagi pemulihan ekonomi Malaysia dan juga restructuring ekonomi Malaysia secara keseluruhannya. Ya, kita lihat laporan daripada Bank Dunia, daripada International Monetary Fund dan juga kerajaan sendiri telah masih lagi mensasarkan bahawa pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2021 ini sekurang-kurangnya 5.5% hingga 6.7% pertumbuhan yang positif. Dan dalam proses ini berdasarkan bahawa keyakinan kita dapat melandaikan keluk jangkitan COVID-19 dan kita mula mampu melaksanakan aktiviti perniagaan seperti biasa. Tetapi the unknown variable, faktor yang masih kita tidak dapat pastikan ialah secepat ataupun seramai mana rakyat kita dapat vaksinasi ini, dapat memastikan tidak lagi ada yang terkena jangkitan positif. Dan ini terletak di bahu semua kita. Jika kita bersama-sama mengambil vaksin sehingga majoriti kita mendapatnya, maka jangkaan ekonomi yang positif pada tahun 2021 memang akan dapat dicapai. Ya, satu perkongsian yang baik. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, penganalisis ekonomi pensyarakanan Putra Business School PBS, kena berkongsikan tentang bagaimana vaksin COVID-19 ini boleh memberikan impak dan juga dampak terhadap pemulihan dan juga penstrukturan ekonomi negara. Terima kasih Prof kerana bersama kami pada pagi ini. Baik, kita seterusnya akan ke Johor untuk cerita